Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya hari ini akan terangkan lagi satu sambungan tentang tajuk tempoh masa. Baik, kali ini melibatkan tempoh masa yang berlainan tahun. Dan untuk soalan seperti ini kita perlu bergantung pada situasi soalan, jawab dalam tahun, bulan dan hari. Tapi pada soalan yang saya akan beri contoh ini, hanya jawapan dalam bulan dan hari juga, tapi cuma dalam tahun yang berbeza. Contoh sebelum ni, video sebelum ini tentang tarikh yang ataupun bulan berbeza dan tahun yang sama. Tapi kali ini tahun yang berbeza itu kita lihat pada contoh terus daripada 2020 hingga 2020 juga. Tapi cuma daripada daripada ada silapan sikit, tahun yang berbeza iaitu di sini 2021. Okey, jadi contoh sebelum ini tahun yang sama, tapi kali ini tahun yang berbeza, cuma jawapan tetap juga dalam bulan dan hari. Baik, kita pertama sekali untuk soalan ini kita kira dulu, sebab tahun yang berdekatan hampir itu 20 hingga 21, jadi tidak cukup setahun. Dimula pada Oktober hingga April, jadi tidak sampai ke bulan Oktober tahun 2021, jadi kita hanya perlu kira bulan. Seperti contoh sebelum ini, kita mesti ambil tarikh yang mula untuk kira bulan hingga ke bulan yang hadapan, iaitu tarikh yang sebelumnya, iaitu 18 Oktober berakhir pada 17 November. Itu dikira sebagai satu bulan. Jika kita kira kepada 18 hari bulan, maksudnya ini sudah bertindih tarikh yang pertama dengan tarikh yang kedua dan akan jadi satu bulan satu hari. Jadi kita ambil 18 November Oktober ke 17 November, satu bulan. Seterusnya kita mula semula dengan 18 hingga 17 Disember, 18 November, 17 Disember dikira satu bulan. Seterusnya 18 Disember, daripada 17 tadi kita ulang semula, kita ambil 18 Disember, sebab 17 kita sudah kira, jadi hingga ke 17 Januari. Tapi kali ini tahun yang tidak sama lah, iaitu pada 2021. Jadi jangan silap tulis tarikh di sini. Kemudian seterusnya kepada 18 Januari ini kepada 17 Februari dikira satu bulan. Seterusnya dapat lagi satu bulan daripada 17 Februari tadi, jadi kita mula semula pengiraan hingga iaitu 18 Februari hingga 17 Mac dikira satu bulan. Jadi kita lihat soalan, soalan minta kita ke 7 April. Jadi kita untuk April kita tak sampai lagi ataupun tak dapat mengira sehingga 17 April. Jadi untuk pengiraan bulan hanya setakat 17 Mac sahaja. Sebab itu soalan tidak sampai 17 April. Jadi kita kira di sini kita akan dapat jawapan bulan dalam, iaitu 5 bulan. Okey, bila selesai bulan kita hanya perlu seterusnya kira hari sahaja. Baik, saya tunjukkan di sini ada 3 kaedah atau cara untuk menentukan bilangan hari. Cara pertama iaitu pada bulan Mac. Tadi kita berakhir pada 17 Mac. Jadi 17 Mac ni sudah masuk dalam kiraan, jadi kita tak perlu masukkan lagi. Jadi kita ambil daripada 17 Mac ke 18 Mac, kira satu hari. Seterusnya 18 Mac hingga 19 Mac, satu hari. Seterusnya lah 19, 20, 21, 22, 23, 24 satu hari, 24 ke 25 satu hari, 20. Jadi kita ambil sehari-sehari sehinggalah tarikh akhir pada bulan Mac. Ingat tarikh akhir pada bulan Mac iaitu 31. Jadi di sini kita kira bilangan yang ada ini berapa kali daripada tarikh ke tarikh. Jadi kita dapati ada 14 hari. Bagaimana pula untuk April? Jadi April kita ada sampai, ikut soalan, sampai 7 April. Jadi kita hanya perlu ambil bilangan saja. Jadi 7 hari bulan April itu semua kita kira. Jadi sekarang April kita ada 7 hari dan di bulan Mac kita ada 14 hari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pula, okey, tadi kita sudah kira sehingga 17 Mac. Jadi 17 Mac sudah tidak termasuk. Jadi kita mula ambil pada 18, kira satu hari terus.
Kerana soalan seperti ini tidak menunjukkan jam. Jadi bila tidak menunjukkan jam, mudah sedikit. Kita hanya perlu ambil sehari-sehari terus. Tapi kenapa kita mula dengan 18? Kerana 17 Mac sudah termasuk dalam pengiraan bulan tadi. Jadi bermula dengan 18 Mac dikira satu hari. Seterusnya 19, 20, 21, 22 sampai 31 kita kira sehari. Jadi bermula 18 hingga 31 ini jumlahnya juga dapat 14 hari seperti mana cara yang pertama tadi. Cuma bezanya cara pertama tadi kita kira daripada 17 ke 18 satu hari, 18 ke 19 satu hari. Itu cara yang pertama. Mungkin cara yang kedua lebih mudah, kita terus ambil 18, tapi berhati-hati, kemungkinan ada yang ambil bermula daripada 17. Jadi ini kesilapan lah kerana ada bertindihan 2 kali tarikh. Jadi berhati-hati, ambil saja bermula daripada 18 terus untuk cara yang kedua. Baik, itu jadi 14 hari. Dan bulan April seperti tadi, ambil saja 7 hari kerana pada bulan April kita kira sehingga tarikh yang ke-7 iaitu ataupun 7 April. Jadi ambil terus saja 7 hari, campurkan nanti. Okey, baik, cara yang ketiga mungkin lebih ringkas, iaitu seperti saya ulang tadi, 17 Mac kita sudah guna, jadi kita ambil daripada 18 hingga 31 Mac. Jadi kaedah tambah dan tolak dan tambah 1. Jadi kita tolak tarikh 18 Mac itu, kemudian kita tambah semula 1. Kenapa kita tolak kemudian kita tambah 1? Kerana pada pengiraan yang mula ni kita tambah 18, kita tolak 18, tapi 18 tu sebenarnya diambil kira, masih termasuk dalam pengiraan. Jadi kita tambah balik 1 di hujungnya. Itu kaedah dan formulanya. Jadi kita tetap dapat 14 hari, sama seperti kaedah 1, cara 1 dan cara 2. Baik, untuk orang yang lebih mahir ataupun nak lebih mudah, hati-hati untuk cara ini. Boleh juga gunakan 31 tolak dengan, jangan tolak dengan 18, sebab 18 masih dalam perkiraan. Kita tolak tarikh sebelumnya, iaitu 17 kita sudah tidak kira termasuk dalam kiraan bulan, jadi kita tolak terus dengan 17. Jadi agak lebih mudah, kita akan dapat terus, iaitu 31 tolak 17, kita akan dapat 14 hari. Sama juga. Jadi dua kaedah lah. Untuk cara yang ketiga ni pun kita ada dua kaedah juga, iaitu cara yang ketiga ni. Okey, terpulang. Dan seperti tadi juga untuk bulan April kita ambil terus 7 hari. Jadi untuk soalan ini kita akan dapat jawapannya 5 bulan 14 hari yang mula tadi bulan Mac, dan 7 hari pada bulan April. Kita akan dapat jumlahnya 5 bulan 21 hari. Okey, harapkan dapat membantu. Dan sedikit saya nak terangkan tentang satu lagi soalan yang nombor 5, ataupun ini untuk latihan murid saya lah, nombor 5 ni. Untuk yang lain untuk nak faham. Jadi kita ada satu lagi persoalan yang melibatkan hanya tarikh sahaja. Ada juga satu kaedah lagi ataupun satu jenis soalan lagi. Jadi dia hanya memerlukan kita kira bulan, ataupun soalan juga minta kita dalam hari. Dalam soalan ni dia minta hari, tapi untuk pemahaman mudah saja kaedah ini, hanya perlu tolak 31 tolak 6 untuk kaedah cara ketiga lah. Kalau kaedah pengiraan tadi, kalau cara ketiga mungkin yang lebih mudah, cara ketiga yang saya tunjuk tadi, kita hanya perlu tolak saja. Lihat contoh soalan ni daripada 6 Mac hingga 24 Jun, jadi melebihi bulan, tapi dia tidak ada menulis tahun. Jadi kita kira hari. Kalau nak kira hari, jadi 31 tolak 6 tambah 1. Tambah 1 sebab apa? Sebab kita tolak tadi 6, tapi 6 tu masih lagi nak berkira. Jadi tambah semula 1. Itu untuk kiraan Mac. Kalau April, kita tak perlu lagi kira kerana April ada 30 hari. Jadi ambil saja 30 hari. Kemudian Mei pun sebulan penuh kita ambil 31 hari, iaitu Mei 31 hari. Yang ini kena tahulah hari setiap bulan tu ada berapa hari. Dan pada bulan Jun kita hanya kira setakat 24 saja kerana soalan nak sehingga 24 Jun. Jadi mudah saja, ambil saja 24 Jun. Cuma yang nak sedikit nak dikira soalan nombor 1 lah, itu Mac. Kiraan Mac. Jadi kalau ikut hari, kita tambahlah semua hari yang kita tambah ni, kita akan dapat harinya 111 hari. Bagaimana pula kalau soalan nak kita kira dalam bulan? Jadi senang sahaja. Sama ada kita ambil bulan April ni terus jadi 2 bulan. Cuma kemudian kita kira bulan yang lain tu, agak sukar lah kita nak gabungkan hari Mac dengan Jun. Jadi cadangan saya, ambil seperti mana soalan contoh yang awal-awal tadi, 6 Mac
6 hari bulan 3 sehingga 5 hari bulan 4 1 bulan. 6 hari bulan 4 hingga 4 bulan April lah, hingga 5 hari bulan 5 1 bulan. Kemudian seterusnya 6 hari bulan 5 sehingga 5 hari bulan 6 bulan Jun. Jadi soalan nak sehingga 4 Jun, jadi seterusnya kita hanya kira hari saja. Jadi kat sini kita dah ada 3 bulan. Yang seterusnya hanya kira hari, bermula pada 6 hingga 24 Jun. Jadi kaedah formula pengiraan tadi lebih mudah. 24 tolak 6 1, ini 14, jadi 18 hari, tambah balik 1 hari formula tadi, jadi 19 hari. Jadi kita untuk soalan ini kalau nak kira bulan, jadi 3 bulan 19 hari. Tapi soalan yang untuk murid saya ni, yang saya beri pada murid saya, dia nak dalam hari. Jadi boleh jugalah jika nak jawab dalam bulan dan hari. Sekian. Moga bermanfaat sedikit penerangan ini. Kita akan sambung, kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.